Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid cikgu tahun 4 Cemerlang. Apa khabar? Cikgu doakan agar anak-anak murid cikgu sihat, ceria, bersemangat bagi menghadapi PDPR minggu ke-20. Okey, PDPR yang keberapa cikgu dah tak ingat dah minggu keberapa. Tapi sesi pembelajaran kita adalah sesi ke-20. Okey, hari ini hari Selasa tanggal 29 hari bulan Jun 2021. Okey, kamu bersama cikgu lagi, Cikgu Ikin untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, jom kita gerak untuk tidak membuang masa Okey, tema kita masih lagi dalam tema jati diri, patriotism dan kewarganegaraan. Okey, tetapi kita telah berganjak ke unit baru iaitu unit ke-14 Demi Tanah Air. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis dan cikgu fokuskan kemahiran tersebut dalam penulisan bahagian A. Ingat tak penulisan bahagian A tu untuk bahagian apa? Dia ada penulisan bahagian A, B, C. A untuk apa? Okay, let's go. Okay. Di akhir pembelajaran kamu akan dapat menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Okey, maksudnya dekat sini kamu akan dapat membina 5 ayat lengkap berdasarkan bahan yang cikgu akan bagi. Okey? Okey, memandangkan cikgu cakap kita akan belajar menulis 5 ayat iaitu bahagian A. Sebelum membina ayat, kamu perlu tahu syarat-syarat untuk menulis ayat. Okey, dalam bahagian A, murid-murid hanya perlu menulis 5 ayat sahaja. 5 ayat sahaja. Okey, syarat yang pertama, murid perlu menulis nombor 1 hingga 5 bagi setiap ayat yang ditulis. Okey, jadi ayat pertama ada nombor 1. Selesai, bina ayat kedua dengan menomborkan ayat tersebut nombor 2. Sehinggalah ayat kamu jadi ayat ke-5. Okey, kemudian kamu perlu menulis ayat bagi gambar yang kamu nampak. Gambar yang kamu nampak. Bermaksud kamu tak boleh tulis benda apa yang tak ada dalam gambar. Contohnya, kamu pun tulis lelaki yang memakai baju biru itu, adakah warna biru itu kamu nampak dalam gambar? Kalau tak nampak, jangan tulis. Okey, kebiasaannya gambar yang diberi kepada kamu adalah gambar hitam putih. Jadi, mustahil untuk kamu tahu orang tu pakai baju warna apa kan? Jadi, jangan tulis warna. Okey, yang ketiga, menggambarkan apa yang berlaku. Okey, tulis apa yang awak nampak dalam gambar. Okey, jangan buat andaian apa-apa yang tidak tepat terhadap gambar. Sebaliknya, tulis apa yang kamu nampak dalam gambar. Tetapi ingat, mesti bersesuaian dengan tajuk ataupun kata kunci dalam soalan. Okey, yang keempat, dalam ayat tersebut mesti ada watak. Okey, watak tersebut adalah pelaku siapa. Okey, siapa. Okey, dan kamu boleh menggunakan sama ada kata nama am atau kata nama khas. Kemudian boleh juga menggunakan kata bilangan. Okey, yang kelima,
Aktiviti atau kata kerja yang ditulis mestilah tepat. Sebab tu cikgu cakap, apabila kamu menulis, terutama kata kerja, kamu perlu letakkan kata kerja yang tepat berdasarkan tema soalan. Okey, kena faham tema, kena faham soalan, baru awak dapat perkataan ataupun kata kerja yang paling sesuai dengan aktiviti yang berlaku dalam gambar. Okey, yang keenam, ayat tersebut mestilah dihuraikan. Sekiranya ayat itu tidak dihuraikan, bermaksud dia menjadi ayat tunggal. Okey, dia cuma ada subjek, dia tak ada predikat. Dan ayat yang tiada huraian bukanlah ayat yang gramatis. Okey, macam mana nak ada huraian? Sebentar lagi cikgu akan terangkan kepada kamu bagaimana membina ayat dengan huraian. Dan kalau kamu masih ingat, cikgu dah terangkan banyak kali di dalam kelas bagaimana memastikan ayat tersebut menjadi ayat gramatis. Okey. Kemudian, nombor 7, mula membina ayat dengan melihat gambar yang paling dekat. Maksudnya, apabila kamu melihat gambar, sama ada gambar tersebut gambar tunggal, ataupun ada 2 gambar, ataupun ada 3 gambar, gambar bersiri, gambar mencapah atau apa jenis sekalipun bahan yang dibagikan kepada kamu, kamu perlu jelaskan yang paling hampir dahulu dengan kamu. Ataupun gambar yang paling dominan dalam gambar tersebut. Okey? Kemudian, nombor 8, bilangan perkataan antara 8 hingga 12 patah perkataan. Okey, seandainya kurang daripada 8, maka ayat kamu dikategorikan sebagai ayat kategori mudah ataupun ayat tunggal. Okey, tanpa huraian. Dan seandainya ayat kamu lebih daripada 12 patah perkataan, dibimbangi ayat tersebut menjadi tunggang langgang ataupun berbelit-belit, akhirnya menyebabkan struktur ayat tersebut menjadi tidak teratur. Okey? Yang ke-9, ingat, kamu hanya perlu menulis 5 ayat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab itu, kamu dikehendaki untuk menulis setiap nombor pada ayat supaya kamu ingat yang kamu hanya perlu menulis 5 ayat. Okey. Yang ke-10, jangan tulis ayat berbentuk cerita. Contohnya, kamu pun tulis nombor ayat pertama. Pada suatu hari, Ali berjalan-jalan di tepi padang. Ayat itu bukan ayat penyata. Itu adalah ayat cerita. Kenapa? Sebab pada suatu hari. Okey, kalau ayat penyata, ayat aktif atau ayat pasif sekalipun, dia tidak menggunakan perkataan-perkataan atau frasa yang menunjukkan ayat tersebut ayat cerita. Okey, macam mana nak dapat ayat aktif, macam mana nak tulis ayat pasif pun kita dah belajar dalam kelas. Okey, nombor 11, ingat, tidak perlu menggunakan penanda wacana. Okey, dengar betul-betul. Dalam bahagian A, kamu hanya perlu menulis ayat gramatis. Okey, tak boleh guna penanda wacana. Penanda wacana hanya digunakan dalam penulisan bahagian B dan bahagian C. Okey, apa itu bahagian B? Iaitu penulisan ulasan.
pun kita dah belajar sebelum ini. Dan bahagian C ialah penulisan karangan. Okey, ingat, penanda wacana tidak boleh ditulis di dalam bahagian ataupun pada bahagian A. Penanda wacana hanya boleh digunakan pada bahagian B dan bahagian C penulisan kamu. Okey, yang ke-12, ayat mestilah gramatis, iaitu ayat yang betul dari segi bahasa dan struktur ayat. Okey, antara ayat aktif dan ayat pasif, yang paling mudah dibina ialah ayat aktif. Okey, jadi cikgu menggalakkan kamu menulis ayat aktif. Okey, dan pastikan ayat tersebut betul daripada segi bahasa. Ingat, segi bahasa maksudnya kamu menggunakan istilah-istilah yang betul pada bahasa Melayu. Jangan masukkan frasa bahasa selain bahasa Melayu di dalam ayat tersebut. Ataupun sekiranya kamu bukan bangsa Melayu, kamu bangsa lain, contohnya kamu bangsa Cina, tiba-tiba dalam ayat tu kamu tulis, kamu tak faham, kamu tak tahu perkataan tu dalam bahasa Melayu apa, kamu tulis dalam bahasa Cina. Jadi salah. Sebab penulisan itu perlu dalam bahasa Melayu. Dan perlu juga betul daripada struktur ayat. Maksudnya, kalau ayat itu ianya adalah subjek, subjek mesti berada di depan ayat. Predikat mesti berada di belakang. Cikgu dah pernah sebut tentang subjek dan predikat di dalam kelas. Okey, seterusnya kamu dah selalu jumpa SKOP. Tetapi cikgu terangkan sekali lagi kepada kamu apa itu SKOP. S untuk siapa, iaitu pelaku atau watak yang ada dalam ayat tersebut. Okey, kemudian jatuh pula. Okey, kemudian K untuk kata kerja ataupun aktiviti yang berlaku dalam ayat. Ingat, aktiviti tersebut perlulah tepat berdasarkan gambar dan tema. Yang ketiga, O untuk objek. Sekiranya kata kerja tersebut merupakan kata kerja transitif, maka objek diperlukan di dalam ayat. Okey, bagaimana pula sekiranya kata kerja tersebut bukan ataupun kata kerja tidak transitif? Sekiranya kata kerja tersebut adalah kata kerja tak transitif, maka objek tidak diperlukan di dalam ayat. Ingat lagi tak kata kerja transitif dan tak transitif? Cikgu ulang sekali lagi. Kata kerja transitif memerlukan objek. Contohnya, menendang bola. Okey? Menendang kata kerja, bola adalah objek. Contoh yang kedua, memanjat tangga. Memanjat adalah kata kerja, tangga adalah objek. Manakala kata kerja tak transitif pula tidak memerlukan objek. Contoh, tidur. Tidur tak perlukan objek. Mandi. Mandi pun tak perlukan objek. Orang dah tahu dah kalau mandi tu mesti guna air. Tak pernah lagi orang mandi guna debu. Okey? Dan P adalah untuk perluasan. Perluasan apa? Perluasan ayat.
bagaimana ayat tersebut boleh diluaskan? Cikgu dah pernah terangkan, iaitu kamu perlu menggunakan kata hubung untuk memperluaskan ayat tersebut. Okey, contoh kata hubung yang biasa digunakan oleh murid-murid ialah supaya, agar, demi, dan, serta, untuk, kerana, agar, dengan, sambil, lalu. Okey, itu contoh banyak kata kerja. Yang paling kamu perlu ingat ialah kata hubung tersebut. Okey, cikgu silap yang dan tapi semua tu adalah dan serta supaya semua tu adalah kata hubung Okey. Yang perlu kamu ingat, kata hubung tersebut tidak digalakkan untuk berulang-ulang dalam 5 ayat. Maksudnya begini. Sekiranya ayat pertama telah menggunakan agar, maka elakkanlah agar tersebut diulangi pada ayat 2 atau 3 atau 4 atau 5. Kenapa? Sebab kita banyak kata hubung. Okey, bila kita banyak kata hubung, kita gunakan sebanyak yang mungkin untuk menunjukkan kepada pemeriksa yang kita mempunyai kosakata yang banyak dan tidak terhad kepada sebilangan kecil kosakata yang ada. Pelbagaikan. Jangan terikat dengan 1-2 kata hubung sahaja. Okey? Okey. Jom kita bincang Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan bagi mengisi masa lapang. Tak ada gambar pun kat bawah. Okey, gambar itu ada di slide seterusnya, okey. Dia kata, gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan bagi mengisi masa lapang. Okey, ingat kata kunci dalam arahan ni di mana? Di mana kata kunci dia? Cikgu selalu sebut tentang kata kunci. Okey, sekarang di mana kata kunci dalam soalan ini? Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Ataupun ada juga kadang-kadang arahan dia, tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Okey, apabila arahan sebegini keluar, bermaksud disertakan kepada kamu 5 gambar. Okey, sebab itu dia kata 5 gambar. Sebab itu dia kata kamu perlu tulis 1 ayat bagi setiap gambar. Okey, bagi arahan yang dia tak ada 5 gambar, dia mungkin 1, 2, 3 atau 4 jenis gambar, dia akan tulis arahan, tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Okey? Okey, tengok dalam gambar ini. Okey, dalam gambar ini, kita akan dapat lihat seorang budak lelaki sedang okey, dengar betul-betul. Ditanya, siapa dalam gambar? Apa yang dilakukan oleh watak dalam gambar? Apa yang dipegang atau disentuh, iaitu objek dalam gambar. Yang terakhir ialah mengapa, sebab, apa, supaya. Okey, itu kata hubung yang kita bincangkan tadi. Jadi, di mana nak letak clue kita yang kita belajar 4 huruf tadi? Okey. S untuk siapa dalam gambar. K untuk apa yang dilakukan atau lebih tepat lagi kata kerja. K
Kata kerja maksudnya aktiviti apa yang sedang dilakukan oleh watak dalam gambar. O untuk objek. Apa yang dipegangnya atau disentuhnya. Perluasan gambar. Apabila perluasan gambar, maka perlu wujud dalam ayat tersebut kata hubung. Jom kita tengok. Ketika menulis ayat, kamu bebas untuk menggunakan dua kaedah penulisan. Sama ada ayat penyata ataupun ayat aktif. Apa beza ayat aktif dengan ayat penyata? Tengok kat depan ni. S untuk siapa? K untuk kata kerja. O untuk objek. P untuk perluasan. S. Tengok siapa. Kamu boleh membina ayat cara yang pertama, iaitu meletakkan kata nama sama ada kata nama am atau kata nama khas di dalam ayat. Contohnya, seorang budak lelaki menunggang basikal pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Nampak tak? Menunggang adalah kata kerja transitif. Sebab itu dia memerlukan objek iaitu basikal. Dalam ayat. Tengok pada kotak perluasan. Nampak tak kata hubung yang digunakan? Ada dua kata hubung di situ iaitu agar dan. Cara kedua membina ayat ini adalah ayat penyata, iaitu contoh ayatnya, kita harus menunggang basikal pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Ingat soalan dia tadi ialah aktiviti pada masa lapang. Jadi salah satu aktiviti pada masa lapang ialah menunggang basikal. Kita tengok contoh gambar yang kedua. Tekniknya masih sama lagi iaitu menggunakan skop. Cikgu tak perlu panjang lebar lah kat sini. Kamu dah dengar penerangan cikgu tadi. Kita tengok contoh ayat. Tengok cara penulisan yang pertama. Seorang murid perempuan membaca buku pada waktu terluang agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Jadi apabila kamu menulis seorang murid perempuan, dengan erti kata lain, kamu telah menggunakan kata bilangan, penjodoh bilangan dan juga kata nama am. Kamu dibenarkan ataupun kamu digalakkan untuk menggunakan kata nama khas. Iaitu dengan cara meletakkan nama pada pelaku tersebut. Cara kedua membina ayat seperti ini ialah kita patut membaca buku pada waktu terluang agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Baik, tengok gambar. Tengok gambar. Jom bincang. Arahan dia, baca dan fahami arahan. Yang kedua, cari kata kunci. Yang ketiga, bulatkan aktiviti. Yang keempat, rangka ayat menggunakan kaedah skop. Yang pertama, baca dan fahami arahan. Gambar di bawah menunjukkan suasana sambutan Hari Kemerdekaan. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana hari
tersebut berdasarkan gambar. Okey, dah baca. Sekarang cari kata kunci. Dalam ayat ini, di manakah kata kunci? Soalan. Ya, sambutan. Suasana sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi ayat kamu perlu menulis tentang Hari Kemerdekaan. Bukan hari raya, bukan hari jadi, bukan hari apa, hari cuti. Okey. Kemudian yang ketiga, bulatkan aktiviti. Yang keempat, rangkakan ayat. Okey, jom kita bulatkan aktiviti. Okey. Cikgu dah sediakan kotak-kotak untuk memudahkan kamu. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Jadi, kata kerja kamu mestilah tepat berdasarkan hari kemerdekaan. Okey. Dan berdasarkan gambar. Okey. Ingat lagi tak clue dia tadi? Cari gambar yang paling dekat dengan kamu dan cari gambar yang paling dominan. Okey. Sebelum cikgu terlupa, cikgu ingatkan kamu. Untuk gambar yang ada dua macam ni, kamu bebas menulis sama ada gambar pertama ada 3 ayat, gambar kedua ada 2 ayat, atau gambar pertama ada 2 ayat, gambar kedua ada 3 ayat. Okey, 3-2 atau 2-3. Kamu tak boleh sama sekali menulis dalam bentuk 1-4, 4-1. Atau 5-5 ayat kamu pada gambar yang pertama sahaja. Gambar kedua tak ada ayat. Atau ayat kedua ada 5 ayat, ayat pertama langsung tak ada, gambar pertama langsung tak ada ayat. Tak boleh. Kamu boleh gunakan kaedah 3-2 atau 2-3. Okey. Baik. Sekarang gambar yang pertama. Aktivitinya apa? Tengok. Tengok. Ya, merakam gambar. Jangan sesekali kamu guna istilah mengambil gambar. Mengambil gambar tu kalau kita cakap bolehlah. Okey, tapi dalam membina ayat tak sesuai. Okey. Tengok, dia membuat lintas hormat. Siapa yang buat lintas hormat? Okey, gambar ketiga, mengibarkan jalur gemilang. Okey. Gambar keempat, mengangkat tabik hormat. Gambar kelima, melambaikan tangan. Okay, kita dah ada 5 kata kerja. Jom. Ini contoh ayat dia. Nampak tak bahagian kotak kata kerja K tu tadi? Okey, kita guna merakam gambar, membuat lintas hormat. Okey, mengibarkan jalur gemilang, melambaikan tangan, mengangkatkan tabik hormat. Okey, kemudian dalam kotak ini juga, okey, S untuk siapa tersebut, kita letakkan kata nama am atau kata nama khas. Cikgu ajar kamu ni untuk teknik pertama, teknik yang mula-mula menggunakan kata nama am khas tadi kan. Teknik menggunakan ayat aktif, bukan ayat penyata. Okey. Kemudian pada kotak perluasan, okey, terlindung pula ayat terakhir tu dengan muka cikgu ciang. Okey.
Bagi kotak perluasan, cikgu dah terangkan tadi, mesti ada kata hubung. Okey, di mana kata hubung dalam ayat tersebut? Tengok yang berwarna biru, iaitu untuk, bagi, sambil, kerana, dan. Okey, nampak? Ini kotak ni awak dah ada belajar dalam buku tulis awak tu, dah ada. Kita dah buat dah ni. Hakir dalam kelas. Dah banyak kali dah buat. Tak percaya buka balik buku. Cuba tengok bahagian A awak tu. Dah banyak dah gambar bertampal. Kan? Okay, ini adalah contoh ayat apabila dibina secara lengkap. Ayat yang tadilah. Okay, contoh Aizat merakam gambar untuk dijadikan kenang-kenangan. Yang kedua, pasukan polis Diraja Malaysia membuat lintas hormat bagi menjayakan acara pada hari itu. Okey, yang ketiga, para penonton mengibarkan jalur gemilang sambil menyanyikan lagu patriotik. Yang keempat, Zahid dan Haikal melambaikan tangan kerana rasa seronok meraihkan hari kemerdekaan. Ayat kelima, Div terhormat. Okey, silap. Div kehormat mengangkat tabir hormat dan berdiri tegak sambil sebagai menghormati pasukan beruniform. Okey? Siapa div kehormat tu? Maksudnya macam menteri, Perdana Menteri, ada agung-agung, ada timbalan menteri, menteri kanan, orang-orang besar-besar lah. Itu dinamakan div kehormat. Okey? Orang-orang besar ni maksud cikgu orang yang mempunyai jawatan besar, berperanan besar. Contohnya menteri. Bukan orang besar tu maksudnya badan dia besar. Tak. Okey? Jangan salah faham. Okey, arahan dia. Ini untuk aktiviti pengukuhan ya. Sila ambil buku modul BM kamu yang merah tu. Cikgu memang suka sangat warna merah. Kereta merah, tudung merah, earphone merah. Semua boleh kalau boleh nak merah. Okey. Tengok muka surat ke-6. Lengkapkan jadual sebagai panduan. Bina 5 ayat lengkap. Dah siap. Kamu snapkan gambar dan hantar kepada cikgu. Ada jadual tu kan dalam gambar tu. Jadi penuhkan jadual tu. Kemudian snap gambar. Ingat, yang kamu perlu snap ialah ayat yang lengkap. Iaitu ayat yang 5 tu. Jadual tak perlu snap. Jadual itu hanya panduan untuk kamu membina ayat. Sedangkan yang untuk cikgu semak adalah ayat yang lengkap. Okey? Untuk lebih jelas, gambar ni ya. Gambar ni. Okey, gambar ni. Baik, kenapa gambar hari raya cikgu? Gambar hari raya ni bukan sekadar bermaksud ataupun boleh digunakan untuk tema kemasyarakatan. Dia sesuai juga dengan tema jati diri, patriotism dan juga kewarganegaraan. Kita orang Melayu hidup dengan cara Melayu. Okey, jangan dah orang Melayu sibuk nak jadi orang putih. Okey, buat cara orang Melayu beraya. Jangan buat macam orang putih beraya. Macam mana tu orang putih beraya, cikgu pun tak tahu kan. Tapi sifat kemelayuan tu perlu ada ketika kita meraihkan atau merayakan perayaan kaum ataupun agama kita. Okey, yang terakhir daripada cikgu sebelum cikgu mengundur diri seperti biasa, motivasi daripada cikgu ialah kebahagiaan tidak akan datang pada seseorang yang tidak menghargai apa yang telah ia miliki. Maksudnya macam ni, kalau kita asyik suka komplain, tu tak betul. Ini tak kena, itu tak cukup. Ini macam-macam lah benda yang tak kena dengan kita, komplain aja. Selagi kita komplain, selagi itulah kita tertekan, kita stres. Kita takkan rasa bahagia sebab kita rasa tak syok aja kan. Jadi macam mana kita rasa bahagia? Syukurnya apa yang kita ada. Seandainya Allah terbagi rezeki sikit untuk kita, kita syukur. Kalau Allah bagi rezeki kita banyak, kita pun patut bersyukur.
syukur. Bila banyak, ingat rezeki kita kan yang banyak tu bukan untuk kita seorang, tetapi untuk kita kongsikan dengan orang lain. Tak kiralah orang tu siapa, kawan ke, ibu bapa ke, kaum keluarga ke, ataupun orang yang kita tak kenal. Sebab kita perlu ingat, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang Allah tumpangkan rezeki dia kepada kita. Okey, itu saja pada cikgu. Ingat, hantar latihan. Okey, jangan lambat-lambat hantar latihan kat cikgu. Okey, cikgu tunggu. Okey, jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Bye. Assalamualaikum.